Assalamualaikum dan hai. Hari ini kita akan sambung untuk bahagian yang kedua Excel FBA Basic slide 2. So, kali ini kita akan lihat lebih detail apa itu loops. Okey, apa itu if, then statement. Sebelum ni awak dah lihat statement-statement ni pun dalam kelas. Tapi kita nak lihat lebih mendalam apa maksud sebenarnya. If then statement, dia adalah satu keadaan yang membuat dia akan run the single statement secara single ataupun secara block. Okey, di sini saya beri contoh. If age lebih besar dari 18, then status adalah adult. Ini adalah single statement sahaja. Tapi dia boleh juga dirunkan secara block. Block iaitu if age sama dengan 18, then status adalah adult. Vote adalah yes. Okey, bila kita guna if, kita kena tutup dengan and if. Maksudnya, statement and tu, statement if tu pun tamat. Seterusnya, kita ada juga statement if then else. Digunakan untuk define two block of condition. Condition tu true and false. Okey, contoh yang dalam kes ni, if age lebih besar dari 21, then license. Boleh ambil license? Yes. Tetapi else, kalau dia bukan 21, license adalah no. Jadi di sini kita dapat lihat, kalau bukan statement yes, statement no akan keluar. Berbeza dengan tadi, dia tak ada else. Jadi, tadi hanya single ataupun satu blok saja, tapi kali ini kita masukkan dua unsur blok. Kita boleh juga guna if then else if statement. Jadi kalau kita nak uji, kita nak guna test keadaan tetapi tanpa guna new if statement. So sebab itulah kita guna else if. Okey, contohnya if age lebih besar daripada 18 and age kurang daripada 2, then message you can vote. Else if, kalau benda ni tak berlaku, dia akan pergi ke seterusnya. Jika dia memahami ni lebih besar daripada 22 tapi age kurang daripada 62, you can get license and vote. Kalau as if lebih dari 62, you are eligible to apply for social security benefit. Else, selain tu, you cannot license or vote. And if. So setiap kali if, kita akan ada and if. So di sini kita ada beberapa statement. Awak perhatikan. Jika persamaan ini tak dipenuhi, dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke sini dan pergi ke sini. Ini adalah untuk, dia hampir sama tetapi sedikit perbezaan. Kerana kali ini banyak rules yang wujud. Contohnya, okey, selain kita ada as if statement tu, kita ada yang lebih efisien. Kita ada if then else if. Kita boleh buat macam ni contohnya. Okey, kalau case lebih 90, dia grade A. Tapi bila tak 90, dia akan turun ke bawah. Adakah dia lebih 80? Di grade B. Kalau bukan B, dia lebih, kalau dia tak lebih 80, tapi adakah dia lebih 70? Dia akan dapat C. Adakah dia lebih 6? Kalau bukan C, adakah dia lebih 60? Dia akan dapat D. Else, dapat sorry. Kalau awak perhatikan, dia sedikit berbeza dengan statement else if.
Tak apa, nanti saya akan settlekan tunjuk satu demi satu. Okey, kali ini adalah loop. Kita telah belajar loop sebelum ni, di mana kita akan menghasilkan sesuatu perkara itu sehinggalah perkara itu tamat. Contohnya loop ini. I sampai 1 dengan 10. So, sel 1, kalau I akan menjadi 1, jadi 1, 1 sama dengan 1. Untuk jadi sel 1, 1 akan jadi sama 1. Dan seterusnya next I adalah 2. So 2, 1, nilai dia bersamaan dengan 2. Dan dia akan berulang. Berulang. Bila berulang, inilah kita namakan loop. Sehinggalah dia tamat. Sehinggalah 10. Di mana last sekali, bila sel 10 sama 1 sama dengan 10. Next 10. Lepas 10, tak ada. So, tamat. Ini proses loop structure. Jadi, kita boleh guna beberapa dan manipulasikan loop ni. Okey. Kita boleh turunkan. Kita boleh naikkan. Bergantung. Jadi dalam kes ni kita dapat lihat, kita cuba naikkan 1 ke 10. Berbeza kali ni, kita turunkan 10 ke 1. Dan kita boleh spesifikkan kenaikan ataupun penurunan. Dalam kes ni kita letak 2. Ni kita letak negatif 2. So, dengan loop ni, kita bukan sekadar naikkan satu saja, kita boleh manipulasikan beberapa perkara. Dan kita boleh setkan do while loop. Maksudnya loop ini akan sentiasa berpusing selagilah as long the condition is true and stop. When the condition become false. So, selagi condition masih dipenuhi, dia akan berjalan. So, maksudnya sekali I ni masih kurang daripada 10. Dan ini akan terus berjalan. Okay. I. Tetapi akhirnya jika I jadi 11, benda ni akan stop secara automatik. Ini maksudnya apa? Mula-mula kita boleh bayangkan I sama 1. So, bila I sama 1, kurang 10. So, sel 1 sama dengan 1. So, sekarang nilai dia nak naikkan nilai I jadi lain. I 1 tambah 1, 2. So, sekarang nilai I adalah 2. Loop kan? So, I sama dengan 2, kurang dengan 10. So, sel 2, 1 sama dengan 2. So, I yang baru sama dengan 2 tambah 1, jadi 3. Loop kan? Sehinggalah proses ini tamat. Dan kita ada do until loop. Dia akan runkan loop tu until test condition becomes true. Sehingga dalam kes ni, dia akan buat I tu sampai 11, barulah dia tamat. Dia akan sentiasa pusing-pusing sehinggalah I sama dengan 11. Okey, dalam kes ni contohlah kita katakan I sama dengan 1. So, 1 sama 1, 1. 1 sama 1, 2. So, I 2 belum lagi sama dengan 11. So, dia akan berjalan 2, 1, 2. 2 tambah 1, 3. Dia akan pusing sehinggalah I sama dengan 11. Dia pun stop. Do loop while. Dia sama juga, benda yang sama juga.
when you want to make sure that the loop will run at least one. Awak guna loop ni bila awak nak make sure dia berjalan sekurang-kurangnya sekali. Dan awak pun jalan at the end of loop, then loop will stop when the condition become false. So maksudnya kat sini, dah jalan dulu, barulah stop. Kalau sebelum ni, dia make sure condition tu dipenuhi dulu baru dia jalan. Tapi kali ni kita jalan dulu, tak kisahlah apa-apa, barulah dia stop. So at least dia akan buat kita sekurang-kurangnya berjalan. So contohnya dalam kes ni, dalam kes ni I kita set 1, tak ada masalah. Tapi kalau kita set I 12, so dia akan jalan lah. 12, 1, 12, dia berjalan. 12 tambah 1, 3. 12 tambah 1, 13. 1. Kali ni I kurang lebih besar dari 11, so dia stop. Tapi dan point ni, sekurang-kurangnya dia akan berjalan sekali. Kita ada do, loop, until. Do, loop, until akan make sure that the loop will run at least. You can put the test at the end of the loop. The loop will stop when the condition become true. Maksudnya, awak akan sama juga seperti dulu awal tadi. Awak akan run sekurang-kurang kali. Dan kali ni awak akan test. Dan loop tu akan stop when the condition is true. So, cuba awak perhatikan apa beza dia. Dapat awak fikirkan perbezaan dia? Ini berbeza sekali. Sehinggalah awak ini maksudnya awak akan buat sampailah I tu sama 11. Tapi tadi awak akan, kalau tadi berbeza. Maksudnya tadi akan berhenti lebih awal. Tapi ini dia akan berterusan sahaja kalau perhatikan. Loop until I sama 11. Okay? Okay, itulah contoh-contoh loop. Tetapi, memandangkan memang sangat baik. Banyak loop yang awak belajar, if, then, next, so apa-apa. Tapi awak jangan risau. Dalam yang paling penting, awak hanya perlu mahir beberapa sahaja. Saya tak pernah pun nampak, bukan tak pernah nampak, saya jarang nampak penggunaan ini. Do, loop, until semua. Yang paling penting biasanya saya akan nampak if statement, I statement dan beberapa. Okey, saya tunjukkan contoh. Ini ada beberapa. Okey, kali ini saya buat satu yang mudah saja untuk awak faham apa itu fungsi if, next ni apa, dan biasanya yang bila digunakan. So, saya akan tunjuk. Okay, dalam kes ni saya nak buat markah sama dengan berapa. So, dalam kes ni saya A1, saya bagi dengan 10. Saya akan masukkan value tertentu. Ini pun saya masukkan value saja, sekadar tunjuk. Okay. So, 1 hingga 10. So, saya buka ke developer, saya pun codingkan lah beberapa. So, dalam kes ni saya codingkan. Untuk ni adalah, saya kata right grid. Okay, for I, kan pasti yang saya guna for I dengan case if. Case if sebab lebih mudah, dia lebih banyak. Biasanya kita akan jumpa banyak case if untuk better. For I sama dengan 1 to 10. So select case cell I sekarang jadi 1, 1, 1. Okay, adakah dia lebih 90? Tak ada. Kalau dia tak lebih 90, adakah dia lebih 80? Kalau dia lebih 80, dia akan jadi B. So, bila tamat and select, dia akan seterusnya cell. Okay, dah tamat dah. Cell tu sama dengan letter grid. Di mana kita telah letak letter grid sama dengan
A. Okay, bila dah tamat pilih, kita akan sama dengan next I. I 2. 2 sama dengan 1 to 10 lagi lah. 2, 1. Okay, adakah dia lebih? Dan kalau lebih, okay, katakan kita dah jumpa dah. Okay, dia dapat C. So, N select, dia akan pergi sel 22 sama dengan letter grade dia C. Next I 3. Dan berlakulah berulang-ulang kali. Ini maksudnya saya masukkan unsur untuk I to 10. Okay. Dan ini pula masih yang sama. Saya tak masuk pun unsur I to 10. So maksudnya saya terus range B17 sama dengan letter grade. Okay. Sekarang kita nak pergi ke projek yang tadi kita buat. Okay, awak boleh buat ni. Nanti awak cuba run sendiri. Tak boleh stop. Okay. Stop. Okay, dah stop dah. Okay, awak boleh. Okay, sekarang awak perhatikan ini grade ni. 1 ke 10. Maksudnya, dia akan masukkan grade ni yang berapa. Kemudian dia pergi ke 2, 3, sehinggalah tamat. Okay, nak masukkan ini, kita macam ni, kita boleh sahaja tekan run daripada situ tadi. F5, tak ada masalah. Tapi kita kan nak cool kan. So, kita masukkan insert button form control. Control. Active control berbeza Yang sebelum ni kita ada guna active control. Tapi itu untuk lebih kepada bentuk yang aktif lah. Nama pun aktif kan. User form. Form control ni lebih kita assign kan kepada, biasanya kepada modul. So, kita pun ni. Okay, kita nak ambil apa tadi? Kita nak assign right. Okay, right grid. Okay, kita dah assign ni. Okay. Kita namakanlah apa grid. Contoh, okay. So, tamat. So, kita dah pun dah assign. Okay, sekarang cuba tekan. Bila kita tekan, pasti ini akan keluar. Sebab kita tadi kita namakan makro, kita dah berikan makro untuk ini. Tekan. Oh, keluar. Kedua, sorry, A, D, B, sorry, D. Okay. Ataupun kita nak yang ni sahaja sebenarnya. Kita pun assign lah makro yang lain. Assign makro. Tadi apa dia? Example grid. Okay. So, kita tekan 70C. So, awak akan lihat tadi lah yang tadi kita pergi. Ini adalah untuk right grid. Ini adalah example grid. Untuk ni kita boleh namakan apa sahaja seperti yang awak belajar sebelum ni. Sama juga ni pun apa sahaja. Tetapi yang penting awak tahu bila awak nak panggil dia, awak ingat nama dia. Jadi, ini adalah untuk penggunaan I to 10, for and case as if yang secara basicnya untuk awak faham. Jadi, kita pergi ke seterusnya yang agak menarik lagi. Yang buat awak akan lebih rasa wow, awesome-nya. Okay, kita nak guna function VLOOKUP dengan HashLOOKUP. Dan apabila kita guna VBA, perlu ingatlah kita kena guna application.worksheet function kita, function name tersebut dan function argument. Dalam kes ni, function name kita adalah VLOOKUP dan HashLOOKUP. Okey, apa itu VLOOKUP ataupun apa itu HashLOOKUP? Kita pergilah. Okey, ni adalah VLOOKUP. VLOOKUP adalah kita cuba melihat, mencari sesuatu maklumat berdasarkan bentuk vertikal, iaitu menegak. Okey,
saya bagi satu command. Apa tu VLOOKUP? VLOOKUP D4. So, dia akan melihat pada nilai pada D4. So, dalam kes ni, dia akan cari D4. D4. Berapa nilai dia? 622. Okey, nama 622. Okey, koma. Dia akan cari di range mana? B8 ke F17. B8 dari sini sehinggalah F17. Maksudnya dia akan cari dalam range ni. Dia akan cari apa? Dia akan cari 622 ini. So, dia pun cari mana 622. Dan cari 622. Dia jumpa. Okay. So, seterusnya ini adalah kolom. Okay. Kita telah, dia nak kolom keempat. Ingat tak tadi? Ini dari sini. So, kolom 1, 2, 3, 4. So, 622 dia pergi ke kolom 4. Okey. Force dia akan, kalau kita letakkan force, maksudnya dia akan cari, dia akan make sure nilai 6, dia akan cari nilai 622 tu. Kalau kita letak true, dia akan cari yang hampir sama, approximate. Tapi kalau false, dia nak cari nilai benda yang tepat. So, kalau nilai tadi ada kat situ, dia letak 622 dan memang 622, seterusnya dia akan run, tak ada masalah. So, dia pun cari, dia akan dapat ni, dia pun letak di sini. Result dia adalah ini. Ini adalah VLOOKUP. Dia adalah secara menegak. Okey, kita pergi ke HLOOKUP. Kalau tadi nama pun VLOOKUP vertical, HLOOKUP adalah horizontal. Okey, bayangkanlah sekarang. Okey, sekarang dia ada di sini. Ini adalah HLOOKUP, okey. HLOOKUP sama dengan C8. Dia akan baca value C8 di sini. C8 ini apa? 171. Okey, 171. Dia pun akan cari lah di mana C4 ke H5. C5 range kita adalah kita letakkan C4 sampailah H5. Maksudnya dalam range ni. So dia akan cari 171. Dan ambil code baris kedua dan nilai dia 1. Maksudnya dia ambil nilai true. Okey, nilai itu tu macam saya cakap tadi, nilai true tu hampir. Dia tak cari sebiji, dia cari hampir. Okey, dalam kes ni 171 ni hampir dengan apa? 125. Dia menurun So dia akan cari. So dia jumpa lah 171 ni, 175 ke atas, 125 kat sini. So dia akan ambil kolom kedua, baris kedua. 1 ni baris pertama, ni kedua. So adalah 6%. Pun dapatlah 6%. Jadi awak dapat melihat perbezaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi saya harap awak faham. Okay? So, macam mana nak jadikan dalam bentuk contoh? Okay, saya bagi bentuk contoh. Ini kita nak tunjuk contoh VLOOKUP. Ingat, VLOOKUP kita akan melihat secara vertikal. Okey, ini adalah mortality table. Maksudnya, berapa kadar kematian untuk umur age. Kematian adalah 0. Kalau awak biasa tengok, ini adalah 0.056. Ini ada jenis mortality table. Ini 0.1. Ini kita ada beberapa jenis mortality table. M1990, O3, DG1996 dan beberapa. Dan kes ni,
kita nak cari VLOOKUP. Okey, kalau saya dah buat awal kat sini. Okey, apa maksud ni? VLOOKUP. Cari mendekat M4. Dia akan rujuk pada nilai M4 ni. Jadi kita nak cari apa? M4. M4 ni, tengok nilai M4 apa? 11. So, dia akan cari 11 daripada mana? Range saya letak B3 daripada B3 sampailah I112. B3 ni sampailah I112. Saya letak macam ni. Okay. So, dia akan cari nilai di sini, iaitu dalam kes ni adalah 11. Okay, so dia jumpa 11. Tapi dia ambil nilai mana? Dia nak vertikal secara mana? So, kita tekan balik. Dia akan nombor 7. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia ambil nilai apa? False. Maksudnya dia ambil nilai 11. Dia make sure nilai tu 11 baru dia ambil. So, dia akan ambil nilai 0.01560. Sebab kita nak nilai Digi 196. Okey. Katakanlah sekarang kita nak buat apa? Benda ni tak ada masalah untuk kecil kan. Tapi bila awak terpaksa buat satu function yang banyak, so ini yang gunanya memudahkan terjawab dengan VLOOKUP. Contohnya saya buat satu lagi. Contohnya kata kita nak umur 30. 30 berapa? Okey, VLOOKUP berapa probability dia daripada table P0P88 contoh So, apa saya cari? VLOOKUP daripada nilai apa? Nilai ni daripada range apa? Range ni okey. Saya nak row ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Row ke 6. Dan saya nak apa? False. Saya nak dengan yang tepat. So, dalam kes ni, kita boleh agak apa ni nak dapat. Dia akan cari, dia akan baca ni 30. So, dia akan baca ke range 30 daripada range ni 30. Dan vertikal ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, saya jangkakan nilai adalah 0.0126. Enter. Kenapa tak dapat? Okay. Oh, VLOOKUP. Okay, 0.01265. Nervous kan? Kau tak kena record balik. Aduh. Okay, ni adalah VLOOKUP. Seterusnya kita pergi kepada HLOOKUP. HLOOKUP tadi V kita melihat secara menegak. Berbanding V kita tengok. Kalau H kita melihat secara melintang. Okay, kalau dalam kes ni nak tengok ni HLOOKUP dia. Okay, apa maksudnya? HLOOKUP L3 dia akan menuju ke value ni. So dia akan cari daripada L3 C4 ke 14, maksudnya daripada AC2 daripada table ni, range ni ke I4 ni, dia akan ambil vertikal kedua 1, 2. Dia akan ambil nilai false, nilai yang tepat. So yang kes ni, kalau kita tulis ni A2429, dia akan cari A2429. Okey ni. So dia akan ambil daripada range ni, apa dia ni? Ni range dia. Kolom kedua 1, 2. Dapat. Sama juga ni. Sama juga. Okey, ni starting age, ending age. Ini adalah, mungkin awak tak faham apa maksudnya kan. Sebenarnya ini adalah mortality table. Dia start ada umur berapa 1 sampai ending kematian ni umur apa 110. So ini seterusnya macam Digi 196. Umur start dia kira probability tu daripada 10 hinggalah 99. Okey. Okey. Ini pula N.
dia akan hash lookup L3, dia akan merujuk ke nilai ni, dia akan daripada range ni, dan dia ambil kolom ketiga 1, 2, 3 dan false, dan yang kes ni dia akan jumpa 119. Tak ada masalah, jumpa. So kat sini apa kebaikan kita buat hash lookup ni sebenarnya? Macam tadi tak ada masalah untuk buat masa ni. Kalau macam ni awak boleh tengok, tapi dalam kes yang lebih besar dan table yang sangat besar, awak akan ada masalah. Ataupun lebih-lebih lagi awak cuba nak mencipta satu function ataupun satu satu apps yang mudah. Jadi awak nak tak nak awak kena faham apa function ni, VLOOKUP dan HLOOKUP. Okey, contoh yang saya ubah sini A4952. Okey, so awak akan perhatikan di sini berlaku perubahan sebab dia akan cari nilai ni, dia akan lihat kolom kedua untuk yang start ni, dan untuk yang kolom ni kolom ketiga 2, 3. So saya harap awak jelas tentang penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Okey, kita pun dah faham dah, awak pun dah terror dah pun. Okey, saya bangga dengan awak. So inilah kita tamat lah. Ini adalah reference yang digunakan. So saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya ke tahap ini. Buat masa ni, inilah function yang penting dalam VBA, dan awak kita akan guna dalam kelas kita ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Stay tune dengan slide saya yang lebih menarik dan lebih awesome di masa hadapan. Wah, memang awesome. Bye bye.